Jadi apabila kita menyentuh tentang soal persediaan ini, yang paling penting ialah persediaan ilmu. Sebab itu Nabi kata, kalau nak kahwin, carilah yang berharta tak apa, carilah yang cantik tak apa, carilah yang kedudukannya baik tak apa, tetapi mesti yang paling utama adalah yang beragama. Orang yang beragama ini adalah orang yang berilmu. Tidak ada orang yang berilmu kalau dia tidak beragama. Jadi bila ibunya beragama, ayahnya beragama, tidak mustahil anak yang bakal lahir itu anak yang cemerlang terbilang. Jadi kalau nak cari isteri, bukan kita cari yang cantik saja. Kita kena tengok yang beragama. Yang keduanya pula bagaimana sewaktu ibu mengandung. Kalau sekarang kita mengambil berat soal penjagaan fizikal kita pergi buat rawatan di klinik dan sebagainya, tapi adakah kita melihat persiapan-persiapan mental dan rohani kita yang lain kita ambil kira? Sebagai contoh, sewaktu dalam masa kita mengandung, para ibu, persediaan yang paling kuat, yang paling utama ialah yang pertamanya banyakkan bacaan Yasin sepanjang masa mengandung. Kemudian bila masuk kepada minggu yang ke-16 dan seterusnya, kita banyak baca surah Yusuf. Supaya apa? Supaya anak yang akan lahir itu yang cantik dan indah wajah dan akhlaknya. Kemudian bila sampai kepada minggu ke-24, kita baca pula surah Luqman. Supaya apa? Supaya anak yang lahir itu adalah anak yang bijak dan anak yang soleh. Ini persediaan ibu semasa dalam anak itu masih dalam kandungan. Yang seterusnya pada minggu yang 36 sehinggalah anak itu dilahirkan, kita banyakkan baca surah Maryam supaya anak itu senang dilahirkan dan juga ruh tauhid di dalam hatinya sentiasa kental dan cekal sehingga akhir hayat. Kemudian bila anak itu lahir pula, tadi mengandung ya Ustaz ya, kemudian bila anak itu lahir pula, penjagaan mesti lebih teruk lagi para ibu, para bapa kena buat. Jadi bagaimana mereka nak buat supaya persiapan-persiapan ini sempurna sebelum anak itu lahir ke dunia. Saya teringat satu kisah di zaman Saidina Umar Al-Khattab. Berlaku satu kisah, seorang lelaki datang berjumpa dengan Saidina Umar, lalu dia mengatakan bahawa bagaimana ini wahai Saidina Umar, aku mempunyai seorang anak yang derhaka. Jadi Saidina Umar kata, bawa aku jumpa anak kamu supaya dapat aku nasihati dia. Kemudian bila dibawa berjumpa dengan anak ini, Umar bertanya, apakah yang telah kamu lakukan kepada ibu bapa kamu? Kemudian anak ini tanya pula, wahai Amirul Mukminin, apakah hak ayah itu kepada anak? Maka Umar menjawab, yang pertamanya ialah memilih ibu yang baik daripada keturunan yang baik. Yang keduanya memberi nama yang baik kepada anak itu. Dan yang seterusnya, yang terakhirnya mengajarkan Al-Quran kepada anak itu. Dan anak kecil ini kata, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberi aku nama yang baik. Ayahku tidak memberikan aku ibu yang baik kerana ibuku adalah seorang bekas hamba kulit hitam, juga bekas isteri seorang majusi. Kemudian dia kata lagi, tak pernah pula dia mengajar aku satu huruf walaupun daripada Al-Quran. Jadi di situ Umar pun kata, wahai lelaki, kamu telah durhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu durhaka, dan kamu rosakkan generasi kamu sebelum generasi kamu rosakkan kamu.